Maka Ummu Khalid tadi hidup hatta dzukira, hingga disebutkan orang, atau hatta dzakara, hingga orang menyebut mana tentang dia tu. Bab rahmatil walad, ini bab mengasihani anak, menyayanginya, menciumnya, wa mu'anaqati, dan mendakapnya. Sabit meriwayatkan daripada Anas, katanya daripada Anas, Nabi SAW telah mengambil Ibrahim, faqabbalahu, lalu dikucupnya, diciumnya, dikucup dan diciumnya Ibrahim itu. Qabbalahu itu maknanya kucup lah, syambau makna cium, menghidu, menghidu bau dia tu. Diriwayatkan daripada Ibni Abi Nu'm, katanya saya menyaksikan Ibnu Umar ketika seorang lelaki bertanya dia tentang darah, darah nyamuk. Ibnu Umar bertanya, mimman anta, engkau dari kalangan mana, engkau orang mana? Qala, orang itu menjawab, min ahli al-Iraq, orang Iraq. Qala, Ibnu Umar berkata, unzuru ila hadha, tengok kepada dia ni, dia tanya saya tentang darah nyamuk, padahal mereka telah membunuh anak Nabi SAW. Dan aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, huma, mereka berdua, yakni Hasan dan Husain itu, raihanaya minad dunya, adalah wangianku, bungaku yang wangi di dunia ini. Diriwayatkan daripada Urwah bin Az-Zubair bahwa Aisyah istri Nabi SAW menceritakan kepadanya, katanya ada seorang perempuan datang, bersamanya ada 2 orang anak perempuannya. Dia meminta dengan aku tidak mendapati apa-apa padaku selain daripada sebiji buah tamar. Aku pun berikan kepadanya. Dia pun membahagikan buah itu di antara 2 orang anak perempuannya tadi. Thumma qamat, kemudian dia pun bangkit, dia pun pergilah. Dia pun bangun dan pergi keluar dari rumah itu. Selepas itu Rasulullah SAW masuk. Aku pun menceritakan kepada baginda perihal perempuan itu. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, man buliya min hadhil banati syai'an, sesiapa yang diuji dengan anak-anak perempuan ini walaupun sedikit, ataupun dengan sesuatu yang sedikit, fa ahsana ilaihinna, dia berbuat baik kepada mereka, kunna, nanti mereka akan menjadi pelindung kepadanya dari neraka, pelindung kepadanya daripada neraka. Diriwayatkan daripada Abu Qatadah, katanya Nabi SAW keluar kepada kami dalam keadaan Umamah binti Abil As, yang ini cucunya, berada di atas tengkuknya. Fasalla, baginda bersembahyang. Bila dia rokok, dia meletakkan Umamah itu di bawah. Bila dia nak rokok, dia letakkan. Dan bila dia mengangkat kepalanya, dia mengangkat balik Umamah itu, letak di atas belakangnya. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW telah mencium, mengucup Hasan bin Ali. Pada ketika itu ada Aqra' bin Habis At-Tamimi sedang duduk. Aqra' berkata, saya ada 10 orang anak, tak pernah saya cium seorang pun daripada mereka. Nabi SAW memandang kepadanya. Kemudian baginda bersabda, man la yarham la yurham, sesiapa yang tidak mengasihani, dia tidak dikasihani. Sesiapa yang tidak ada rasa kasih, dia tidak dikasihi. Diriwayatkan daripada Aisyah, katanya ada seorang Arabi, orang Ulu, datang kepada Nabi SAW. Dia bertanya, dia berkata, kamu cium anak-anak kamu? Kami tak cium, kami tak cium, katanya. Nabi SAW menjawab, macam mana? Apa aku nak buat? Kalau apa aku nak buat kepada kamu kalau Allah telah mencabut rahmat, kasihan belas ataupun kasih sayang dari hati kamu? Nah, wana
Aku nak mana? Kalau Allah telah cabut rasa kasih itu daripada hati kamu, aku tak mampu nak masukkan rasa kasih itu. Diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab, katanya tawanan perang sampai kepada Nabi SAW. Dalam tawanan perang itu ada seorang perempuan. Di antara tawanan perang itu ada seorang perempuan yang mana buah dadanya telah pun mengalirkan susu. Tahallaba thadyuha bisaqin. Buah dadanya telah mengalirkan susu. Bila dia mendapat budak, anak, kanak-kanak ataupun bayi di kalangan tawanan itu, dia akan mengambilnya, lalu didakapnya rapat ke perutnya, wa arda'athu, dan diberi susu kepada anak itu. Faqala lana an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada kami, adakah kamu pikir perempuan ini akan mencampak anaknya ke dalam neraka, ke dalam api? Kami jawab, tidak, kalau dia mampu untuk tidak mencampakkannya. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah lebih kasih terhadap hambanya daripada perempuan ini kepada anaknya. Bab. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah telah meletakkan rahmat, Allah telah menyimpan rahmat dalam 100 juzuk, 100 bahagian. Disimpan bersamanya 99 juzuk, dan diturunkan ke bumi hanya 1 juzuk saja, 1 bahagian saja. Daripada sebahagian itulah sekalian makhluk ini berkasih sayang, sehingga kuda mengangkat kuku kakinya daripada anaknya, takut akan terkena anaknya. Bab qatlil walad, membunuh anak kerana takut anak itu akan makan bersamanya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah, katanya, saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah dosa yang paling besar? Nabi SAW menjawab, yaitu engkau menyekutukan Allah, engkau mengadakan sekutu bagi Allah, yakni engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, atau engkau menganggap ada yang sebaya, yang setara dengan Allah, padahal Dia telah mencipta engkau. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, apa pula? Nabi SAW menjawab, engkau membunuh anakmu kerana takut dia akan makan bersamamu. Kemudian dia bertanya lagi, apa pula? Nabi SAW menjawab, yaitu engkau berzina dengan istri jiranmu. Maka diturunkan ayat sebagai membenarkan kata-kata Nabi SAW itu, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain bersama Allah. Ini bab meletakkan kanak-kanak dalam haribaan, dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi SAW meletakkan seorang bayi dalam haribaannya. Fahannakau, lalu ditahnikkan budak itu, kanak-kanak itu. Budak itu pun kencing, dia pun meminta air dan dituangkan air ke atas air kencing yang mengenai dia tu. Bab wad'is sabi 'al fakhidh, ini bab meletakkan kanak-kanak di atas paha. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Usamah bin Zaid, katanya Rasulullah SAW selalu mengambil aku dan mendudukkan aku di atas pahanya, dan diperdudukkan Hasan di atas pahanya yang sebelah lagi. Kemudian dia mendakap kedua-duanya sambil berkata, ya Allah, kasihlah akan kedua-duanya, kerana aku kasih kepada mereka berdua. Diriwayatkan daripada Amir Uthman, katanya, kata At-Taimi, fawaqa'a fi qalbi minhu syai', timbul di dalam hatiku